Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni sama-sama kita dapat duduk berbincang bermuzakarah mengenai mengenai ibadat korban dari pandangan sudut fiqh lah. Jadi kita lihat tentang permasalahan korban. Yang pertama, sebelum kita masuk korban ni, kita kena tahulah bulan korban ni bulan Zulhijjah, sudah pasti ada kelebihan dia. Nabi SAW bagi tahu, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, iaitu tak ada lagi hari yang mana lebih disukai oleh Allah beramal soleh di dalam hari tersebut melainkan pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau berjihad di jalan Allah? Nabi kata, walaupun jihad di jalan Allah, tetap 1 sampai 10 Zulhijjah hari yang utama, hari yang penting, hari yang terafdal di kehidupan dunia. Illa, tapi Nabi bagi exception pengecualian. Apa dia? Seorang lelaki yang keluar, bawa diri dia, bawa harta dia, falam yarji' min zalika bi syai', dia tak pulang dah, mana mati syahid, itu yang paling afdal lah. Tapi kalau dia selamat tak mati syahid, maka hari pertama sampai 10 Zulhijjah itulah hari yang terafdal di kehidupan dunia. Sebab kita tahu yang hari afdal ni pada bulan puasa je, Ramadan. Tapi 1 sampai 10 ni, ada ulama kata kalau siang 1-10 Zulhijjah, kalau malam 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sebab itu 1 sampai 10 Zulhijjah ni, walaupun tak adalah dalam hadis Nabi suruh kita puasa hari Arafah ada, 1 sampai 8 tak ada. Tapi sebenarnya 1 sampai 8 pun perbanyakkan ibadat. Puasa pun termasuk ibadat juga secara umum. Kalau secara khusus yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni, ma min ayyamin a'zamu indallah, tak ada lagi hari yang lebih besar di sisi Allah, lebih dikasihi di sisi Allah berbanding amalan 1 sampai 10. Maka saranan daripada Nabi kata, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyakkan tahlil ni bukan tahlil orang Melayu kita tu, tahlil la ilaha illallah, perbanyakkan zikir la ilaha illallah, perbanyakkan takbir Allahu akbar, perbanyakkan tahmid alhamdulillah. Mana banyakkan zikir 1 sampai 10 Zulhijjah. Nabi sebut secara khusus beginilah, tapi secara umumnya bukan kata zikir je, baca Quran, segala bentuk ibadat, puasa pun termasuk juga. Jadi disunatkan puasa. Bila hari 1 sampai 10 Zulhijjah, iaitu pada hari Rabu ni startlah. 1 hari Zulhijjah ni adalah pada hari Rabu. Kerana Jabatan Falak setiap negeri, mereka akan buat cerap anak bulan. Pada bulan Ramadan sekali, pada bulan Syawal, sebelum masuk bulan Syawal sekali, sebelum masuk Ramadan sekali, sebelum masuk Syawal sekali, sebelum masuk Zulhijjah sekali. Itu yang secara formalnya lah. Walaupun mereka memang cerap, Jabatan Falak setiap bulan mereka akan cerap anak bulan, tapi yang utamanya tiga bulan ni. Bulan sebelum masuk Zulhijjah, sebelum Ramadan, dan juga sebelum hari raya, sebelum Syawal. Kelebihan yang dalam hadis Nabi mengenai puasa 1 sampai 10 ni, adanya 9 Zulhijjah je. Dalam hadis yang sahih lah, riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Nabi kata, aku mengharapkan puasa pada hari Arafah, dan aku mengharapkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala ampunkan dosa 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Ini antara puasa sunat yang paling afdal lah. Tak ada lagi puasa sunat yang lebih afdal ganjaran banyak seperti ini. Kemudian ini puasa Zulhijjah ni khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ini hadiah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum ni tak diberikan puasa ni sebab ganjaran terlampau besar. 1 hari je puasa, diampunkan dosa 2 tahun.
Ni untuk orang tak pergi haji lah. Pergi haji, pelbagai pendapat lah. Ada kata makruh, ada kata khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang aula atau afdal. Sekarang kita lihat kelebihan melaksanakan korban sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai dengan korban. Okey. Nabi kata ma amila banu adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang lebih afdal pada hari yauman nahar. Yauman nahri itu iaitu pada hari 10 Zulhijjah, pada hari Aidil Adha. Tidak ada amalan lebih afdal, perbuatan tak ada lebih afdal melainkan perbuatan yang paling afdal pada hari tersebut adalah menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih binatang korban. Kemudian Nabi bagi kelebihan. Orang yang melaksanakan korban ini akan datang pada hari kiamat. Dia akan datang bawa tanduk, bawa kulit binatang korban, bulu binatang korban, semua dia akan bawa dia untuk beratkan timbangan kebaikan dia. Kemudian wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Kemudian Nabi kata darah akan jatuh di sisi Allah di satu tempat sebelum mana jatuh di permukaan bumi. Maksudnya kebaikan kita telah sampai di sisi Allah. Sebelum darah tu menitis di bumi, korban kita dah sampai di sisi Allah. Dengan syarat fatibu biha nafsan. Ikhlaskan hati kamu, niat kamu buat ibadat korban. Jadi ini juga kelebihan kita nak bagi tahu kepada jemaah kita tentang hari raya korban ini. Tidak ada hari yang perbuatan lebih afdal, ziarah menziarahi ke buat kerja lain, tak ada. Stop dulu semua kerja lain, kerja ibadat korban. Itu yang paling afdal. Dan jangan mengharapkan upah pula, sebab ini semata-mata Nabi kata fatibu biha nafsan. Buat semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang baru kita masuk tentang definisi korban lah. Ta'rif. Yang pertama, binatang korban ni iaitu binatang ternak. Ayam tak bolehlah buat korban, kuda tak boleh buat korban. Jadi binatang yang disembelih pada hari raya Aidil Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita kena tahu pada hari raya Aidil Adha tu maksud selepas sembahyang raya. Kalau sebelum tak jadi ibadat korban. Seperti mana sahabat Nabi dah beri salam sembahyang hari raya, Nabi bau darah binatang korban yang baru disembelih. Sahabat kata aku dah sembelih dah. Jadi Nabi kata itu sembelih untuk anak isteri kamu makanlah, bukan ibadat korban. Ibadat korban bermula penyembelihan selepas hari raya Aidil Adha dan berakhir sampailah hari terakhir, hari tasyrik. Binatang korban, unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri, kambing. Yang mana yang paling afdal? Unta ke kambing? Ini ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i kita yang afdal adalah unta. Sebab apa unta yang paling afdal berbanding kerbau, lembu, kambing? Sebab unta ni daging banyak walaupun keras. Daging banyak dan juga boleh bagi ke ramai orang miskin makan. Dia konsep dalam korban ni lagi banyak daging, lagi banyak boleh beri daging mentah kepada manusia, itu lebih afdal. Tapi kalau lihat dari sudut kesedapan ataupun dari sudut lembutnya daging, itu daging kambing lah. Daging kambing. Daging kambing lebih baik daripada daging unta, lebih baik daripada daging kerbau. Lebih baik daripada daging lembu. Kemudian hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah ini hari yang afdal untuk ibadat korban. 10 Zulhijjah. Cuma kita secara kebetulan hari Jumaat. Hari Jumaat, hari raya pun hari raya hari Jumaat, sembahyang raya kemudian sembahyang Jumaat lagi. Jadi yang sepatutnya afdalnya 10 Zulhijjah. Tapi kalau tak dapat tak apa. Hari tasyrik masih ada 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12 itu yang baiklah, kerana 13 Zulhijjah ni ada ulama dan ada mazhab yang tidak setuju. Maknanya setakat 12 je ibadat korban. Jadi kita buat 11 tu memang semua mazhab kata masih diterima. Cuma 13 tu ada mazhab yang tidak terima. Mazhab Syafi'i kita masih terima. Sembelih masih dikira sebagai korban. 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebelum azan maghrib lah. Jadi makna hari Rabu 10, Khamis, hari Rabu pula. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi hari Isnin azan maghrib habislah 4 hari. Sembelih pada waktu malam,
Jadi kalau hari Jumaat tu kan 10. Sebenarnya hari Jumaat 10. Tapi kalau hari Jumaat malam, itu dah malam Sabtu, jadi 11 lah sebenarnya. 11 Zulhijjah. Kerana waktu yang diiktibar, diambil kira dalam Islam lepas maghrib. Bukan waktu subuh pagi, lepas maghrib. Jadi hari Jumaat lepas maghrib dipanggil 11 Zulhijjah. Bagaimana sembelih pada waktu malam? Jadi waktu malam ni ulama kata makruh. Sebab apa makruh? Sebab gelap. Dia gelap, makruh, kerana membuka peluang kepada orang-orang yang iman tak kuat ni, bawa lari ekor, kepala, tengok-tengok kaki hilang. Jadi boleh buka ruang dan juga peluang kepada orang-orang yang tidak telus dalam melaksanakan ibadat korban. Okey, jadi sebab itulah ulama kata makruh. Tapi kalau betul-betul kita boleh buat spotlight banyak terang, malam tu macam siang, itu tak apa, tidak makruh. Tapi adakah mampu kita nak buat semua tu? Jadi makna kalau spotlight satu pun dah kira terang dah. Tapi maksudnya nak terang macam siang, betul-betul cahaya semua kuat, barulah tak makruh. Korban tu dia mesti lepas solat Hari raya. Selepas solat hari raya. Selepas solat. Dalam mazhab Malik, dia kata imam kena sembelih tu. Siapa yang sembelih sebelum imam, maka tak sahlah sembelihan dia. Tapi bukan mazhab Syafi'i kita lah. Mazhab Syafi'i kita okey je. Korban pada diri Nabi adalah wajib, manakala pada umat Nabi Muhammad adalah sunat. Okey, betul. Sebab Nabi kata salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'. Korban pada diri 3 benda. Untuk Nabi wajib, untuk umat dia sunat, iaitu antaranya ibadat korban. Sembahyang witir, sembahyang duha, Nabi wajib. Kita sunat. Jadi pandangan ulama dalam ibadat korban ni, ulama Syafi'i kata sunat muakkad. Dipanggil sunat muakkad dan sunat kifayah. Apa maksud beza sunat muakkad, sunat kifayah? Sunat muakkad ni maksudnya yang Nabi tidak tinggal. Bukan Nabi tak tinggal langsung. Kalau Nabi tak tinggal jadi wajib. Jadi Nabi ada tinggal lah, mungkin sekali, mungkin 2 kali nak menyatakan harus. Tapi Nabi menitik beratkan sunat muakkad. Pendek kata Nabi tak pernah tinggal lah, sebab sikit sangat Nabi tinggal. Sunat kifayah. Sunat kifayah ni maksudnya kalau seorang buat, yang lain benda tu hukumnya sunat. Benda tu asalnya hukumnya sunat. Jadi kalau seorang dah buat, yang lain tak payah buat. Berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah, benda tu sendiri wajib. Contohnya sembahyang apa? Sembahyang mayat. Sembahyang ke atas mayat, jenazah. Sembahyang jenazah tersebut hukumnya fardu kifayah. Kalau tak ada seorang pun sembahyang jenazah, satu kampung berdosa. Sembahyang berjemaah fardu kifayah. Kalau satu masjid tak dilaungkan azan, bukan tak laung azan, azan pun tak ada, sembahyang jemaah pun tak ada. Kadang-kadang tak dilaungkan azan, mungkin Bilal ada apa, emergency, dia tak laung azan, tapi sembahyang jemaah ada. Maksudnya tak ada sembahyang jemaah untuk 5 waktu, maka satu kampung berdosa. Sebab itu namanya fardu kifayah. Jadi kalau ada 2 orang, seorang makmum, seorang imam, dah gugurlah satu kampung daripada berdosa. Itu fardu kifayah. Ini sunat. Sunat kifayah, ibadat korban tu sendiri sunat, bukan wajib. Jadi bila ibadat korban itu sunat, jadi satu rumah seorang je buat, yang lain tak payah buat pun tak apa. Itu sunat kifayah. Ada satu lagi dipanggil sunat ain. Dia ada fardu kifayah, sunat kifayah. Fardu kifayah macam sembahyang jenazah tadi. Sunat kifayah macam ibadat korban. Satu rumah seorang je buat. Ibadat korban tu sendiri sunat. Jadi seorang je buat, yang lain tak payah buat. Kifayah. Mana mencukupkan yang lain. Yang lain tak payah buat pun tak apa, dalam satu rumah. Satu lagi dipanggil fardu ain, sunat ain. Fardu ain macam sembahyang Jumaat, semua kena sembahyang Jumaat. Sunat ain ni makna walaupun seorang dah buat, dia sunat. Seorang dah buat, yang lain masih dituntut untuk buat. Contoh seperti mana sembahyang tarawih.
Semayang tarawih ni sunat ain lah. Semua disunatkan semayang tarawih. Tak kira lah kamu kanak-kanak ke, dewasa ke, kamu demam sikit-sikit ke, pening kepala, jauh daripada masjid, yang penting disunatkan kamu solat tarawih. Sunat kifayah adalah berkumpul kita satu tempat untuk sembahyang berjemaah solat sunat tarawih. Itu dipanggil sunat kifayah. Maksudnya tuntutan ke atas setiap manusia untuk solat sunat tarawih. Itulah sunat ain. Sunat ain. Jadi berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan solat sunat tarawih di masjid surau, maka itu adalah sebagai sunat kifayah. Bukan fardu kifayah. Satu masjid tak buat sembahyang tarawih, tak berdosa pun satu kampung. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak beri kelonggaran kepada orang yang tidak laksanakan ibadat korban lah. Sedangkan dia mampu tapi tak nak buat. Imam Syafi'i tak beri kelonggaran. Hukumnya makruh. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Mazhab Hanafi. Tapi cuma perbahasan panjanglah wajib dengan fardu, mazhab Hanafi tak apa. Kemudian disunatkan korban ni kepada siapa? Orang Islam. Orang kafir tak boleh ibadat korban. Kemudian kepada siapa? Kepada baligh. Budak-budak tak disunatkan, tapi kalau ayah dia buatkan tak jadi masalah. Seterusnya berakal, bukan orang gila. Kemudian merdeka, memang tak ada hamba lah zaman kita. Kemudian orang yang berkemampuan. Apa maksud kemampuan ni? Kemampuan ni maksudnya bukan orang yang kaya, bukan maksudnya tu. Orang kemampuan ni maksudnya ada lebihan harta. Bila pada lebihan harta pada hari raya Aidil Adha dan juga hari Tasyrik. Bukan lebihan harta dia saja, lebihan harta dia untuk diri dia dan juga untuk tanggungan anak isteri dia. Maknanya nak beri nafkah, beri makan anak isteri cukup untuk 4 hari ini, maka itulah disunatkan korban. Jadi kalau tanya, memang kita semua disunatkan korban lah. Sebab kita punya makanan cukup untuk setahun pun cukup untuk anak isteri kita. Bukan kata untuk 4 hari ni, setahun pun cukup. Jadi disunatkan korban. Disunatkan untuk kita buat korban. Jadi syarat pertama orang Islam, kalau orang kafir buat korban, dia share dengan kita. Maknanya ada 7 bahagian, 2 orang kafir, 5 orang Islam. Boleh ke? 2 orang kafir, 7 orang Islam. Boleh lah. Cuma dia bukan dipanggil ibadat korban orang kafir tadi. Dia sebagai biasa je. Sebagai penyembelihan biasa 2 tu. Dua bahagian tu dia tak termasuk dalam ibadat korban. Tapi ibadat korban tadi sah. 5 orang tadi sah. Boleh. Sama jugalah macam seorang ni daging kambing nazar. Seorang ni daging satu bahagian nazar, satu bahagian yang korban biasa, satu bahagian lagi apa? Satu bahagian lagi ni akikah. Boleh juga, tak jadi masalah. Boleh. Tapi orang kafir dia buat, dia tak jadi korban lah. Dia jadi sembelihan biasa. Cuma orang Islam sah korban dia. Kalau orang kafir masuk join dalam bahagian tu, dia punya bahagian tu macam mana? Dia punya untuk dapat bahagian dia, ambil bahagian dia. Dia nak bahagian dia, ambil boleh. Tapi dia tidak jadi ibadat lah. Sebab orang kafir syarat nak buat korban kena Islam. Jadi macam orang kafir juga, dia nak bagi sumbangan dekat surau kita RM1,000, ambil je lah, tak jadi masalah. Tapi dari sudut Islam, dia itu dikira ibadat korban ke tidak? Tidaklah. Orang yang baki 5 bahagian lagi, itu dikira ibadat korban. Yang 2 tu orang kafir tak dikira ibadat korban. Daging dia kita harus makan. Kalau dia nak, kita bagilah dia. Dia nak. Kemudian baligh. Syarat kedua ketiga ni baligh. Kalau budak-budak yang tak baligh, kita boleh buat untuk anak kita. Tapi dengan syarat jangan guna duit dia, guna duit kita lah. Nak buat ibadat korban untuk anak tapi ambil duit daripada akaun bank dia, tak boleh, itu zalim lah. Ambil duit daripada kita punya duit. Ni daripada pejabat mufti dulu. Penajaan korban oleh masjid, boleh ke tak boleh? Makna masjid yang taja korban, masjid yang taja. Surau hanya menerima 3 penyertaan ibadat korban. 3 je ada. Mana antara ramai-ramai 10 ekor ada baki seekor lagi, tapi 3 je. 4 lagi kosong. Macam mana kita nak buat? 4 lagi kosong. Maka surau pun mengambillah keputusan menaja 4 bahagian lagi.
menggenapkan semua 7 bahagian. 4 bahagian tu ditaja menggunakan wang orang ramai, duit masjid, duit tabung masjid. Hukumnya boleh lah, tak jadi masalah. Cuma 4 orang anak qaryah yang bukan dalam kalangan fakir miskin. Jadi maksud kita kena ambil 4 bahagian yang ditanggung oleh masjid tu, kita ambil nama orang-orang miskin lah. Mungkin dia ni kuat berkhidmat di surau kita, masjid kita, jadi kita bubuhlah nama dia. Okey. Siapakah yang patut berniat korban? AJK surau atau orang yang ditaja? Niat dilakukan oleh 4 orang anak qaryah tersebut, dicadangkan bagi orang yang dipilih sebagai penama itu berniat seperti berikut. Maknanya dia kena niat lah. Duit-duit masjid, duit-duit masjid. Cuma kita pilih orang yang fakir, orang yang miskin. Jangan pilih orang kaya. Orang yang fakir, orang miskin. Duit korban, duit masjid 4 bahagian. Kita pilih 4 bahagian ni, dia ni miskin tapi dia kuat khidmat dekat masjid, kita ambil lah dia. Kita bubuh nama dia. Tapi dia kena niat lah, inilah korban aku dan kaum muslimin kerana Allah. Okey. Seterusnya, duit yang menaja korban adalah duit orang ramai. Bolehkah AJK surau membelanjakan duit tersebut dalam masalah ini? Boleh menggunakan duit masjid jika tujuan dana berkenaan adalah umum bagi aktiviti kebajikan. Makna bolehlah, sebab korban ni aktiviti masjid juga secara umum. Betul lah. Duit yang kita nak taja korban yang 4 orang tadi kan semua ada 11 ekor. Cuma yang lembu yang ke-11 tak cukup 4 orang. Ada 3 orang aja. Macam mana lagi 4? Kita ambil lah duit. Kita ambil lah duit tabung masjid. Bolehkah AJK surau membelanjakan duit tersebut dalam masalah ini? Duit tabung masjid boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab atas dasar apa boleh? Berkenaan dengan umum bagi aktiviti kebajikan. Bila kita masuk duit masjid ni, ambil duit tabung masjid boleh. Yang penting bukan untuk kepentingan diri kita. Itu kita kena ingat lah. Kepentingan aktiviti masjid boleh. Dia berbeza dengan wakaf. Wakaf dia lain. Kalau saya wakafkan kipas untuk surau, jadi makna untuk surau je boleh guna. Tak boleh guna untuk benda lain. Nak guna untuk dewan kenduri makan bawah ni ke, mungkin surau ada duit lebih buat dewan makan bawah, alih kipasnya orang wakaf kan letak kat dewan kenduri makan, tapi milik surau, itu tidak dibenarkan. Wakaf dia lain, dia cerita lain wakaf. Wakaf kena niat, kena ikut atas apa yang orang wakif, orang itu niatkan. Dia wakafkan benda ni untuk surau, jadi benda tu untuk surau lah. Tapi kalau duit tabung adalah untuk aktiviti umum, yang penting atas dasar maslahat masjid, mengimarahkan masjid, boleh. Adakah orang bukan fakir miskin boleh ditaja korban mereka? Boleh lah. Orang kaya, ada orang nak sponsor kawan dia kaya, tak jadi masalah, boleh. Cuma pilihlah orang miskin. Orang kaya je boleh buat sendiri, tapi hukumnya harus. Okey. Hukum menerima lembu korban hasil sumbangan daripada bukan Islam. Macam mana? Hasil daripada bukan Islam. Ada satu syarikat NGO ke, dia nak berikan lembu kepada surau kita. Tapi syarikat ni syarikat kita kenal lah, syarikat yang bukan Islam. Bos dia tak Islam, staff dia tak Islam, contoh. Adakah boleh surau nak terima lembu tadi sebagai korban? Jadi di sini hukumnya harus dan dibolehkan. Sebab apa dibolehkan? Lembu yang disumbangkan itu mesti sebab apa dibolehkan? Kerana itu adalah dipanggil sebagai hadiah. Satu syarikat dia bagi tahu, aku nak buat lembu, nak bagi kepada surau. Sebab raya korban ni nak bagi satu lembu kat surau. Dia tak jadi ibadat korban, dia jadi hadiah. Hadiah. Sebab syarikat mana boleh buat korban? Korban ni kena apa? Orang, individu. Kena individu. Kemudian individu tersebut kena Islam. Syarikat tak kira lah syarikat Islam ke syarikat kafir, dia bagi kita ambil, itu hadiah. Selagi mana orang bagi kita ambil. Nabi pun orang kafir bagi makanan pun Nabi makan je. Tak ada pun Nabi apa tanya, ini daripada mana, halal ke tak, Nabi makan je. Dah hadiah orang bagi dekat Nabi, cuma Nabi tak makan harta sedekah lah. Jadi lembu di sini hukumnya harus. Mana-mana syarikat bagi dekat kita, lembu yang disumbangkan itu mestilah diuruskan seperti berikut. Yang pertama, haiwan korban tersebut hendaklah diserahkan kepada
jawatan kuasa Masjid AJK lah untuk uruskan macam mana. Kemudian yang kedua, pihak jawatan kuasa yang dilantik perlu memilih asnaf, fakir miskin atau individu bagi mewakili bahagian korban yang diwakili. Jadi makna bila syarikat dah bagi, kita tak boleh bubuh nama 7 bahagian atas nama syarikat. Itu tidak dibenarkan. Letak nama individu. Macam mana nak letak nama individu? Pilihlah orang-orang miskin dekat kawasan kita ni. Kita bagi tahu dia, aku nak letak nama kamu ni untuk satu bahagian korban. Dia kata okey, boleh kita letak. Kemudian asnaf fakir miskin atau individu yang terpilih disunatkan mengambil daging korban tidak melebihi 1/3. Ya, asnaf fakir miskin ataupun individu yang kita pilih jadi 7 orang, 7 bahagian, jadi disunatkan mengambil daging korban tidak melebihi 1/3. Jangan diambil lebih daripada itulah, daripada bahagian korban yang disertai dia. Sebab dia tak keluar duit apa-apa pun, syarikat yang keluar, kita bubuh je nama dia, dia tak boleh ambil lebih-lebih. Seterusnya, sekiranya perlu, pihak jawatan kuasa masjid surau boleh mengenakan kos pengurusan dengan kadar yang berpatutan kepada peserta yang pada korban yang terpilih. Sebab dia dah free lah, dia tak keluar duit apa-apa pun, syarikat yang bagi. Jadi tak akanlah nak keluar kos RM100 pun dia tidak mampu, RM50 pun dia tidak mampu. Jadi kena keluar lah, kena keluarkan duit. Makna pihak masjid ada hak. Ustaz, satu soalan. Ya. Itu bukan hak untuk bukan Islam, untuk orang Islam pun sama juga dia punya treatment kan. Untuk orang Islam apa? Itu kat Ustaz kata untuk orang bukan Islam yang bagi lembu. Kalau orang Islam yang bagi lembu Sama juga. Sama juga. Satu, kita tahun-tahun lepas dapat sekor lembu sumbangan daripada MPMP ke bahagian tu. Kita letakkan lembu sumbangan JAKIM. Kita tak letak bahagian nama-nama tu. Pilih So, pilih. boleh ke kita buat macam tu atau kita kena tukar cara kita tiap-tiap bahagian tu satu nama. Dia sepatutnya ibadat korban, dia kena 7 bahagian. 7 bahagian tu bukan syarikat, nama orang. Dia 7 bahagian ataupun kurang daripada 7 boleh, tapi atas nama ni lah Kena orang. individu lah. Ya. Kita tak boleh cakap lembu sumbangan JAKIM itu je kita buat. Mana tak tepat nak buat kalau buat macam tu. Boleh juga. Cuma yang paling baik kita letak 7 bahagian nama. Kalau letak nama JAKIM tu besar, satu badan besar. Jadi 7 individu. Sebab JAKIM ni staf dia pun ramai. Jadi satu badan yang besar. Jadi kita nak 7 individu yang kita nak bubuh nama dalam tu. Macam mana kita nak pilih individu tu? Kalau kawasan kita pilih lah orang-orang yang miskin. Siapa yang miskin? Kalau tak ada orang miskin, tengok orang miskin pun datang surau sebulan sekali, susah sangat. Kita ambil orang-orang yang orang-orang biasa pun boleh. Selagi ada nama anak-anak karya miskin ke Boleh bubuh. itu lebih baik lah. Itu lebih baik. Sebab korban ni 7 bahagian. Sama ada orang tadi nak buat seorang dia seekor lembu, ataupun seorang dia beli seekor lembu, dia nak letak 7 bahagian, dia yang pilih nama. Boleh juga. Saya nak buat seekor lembu, saya nak pilih nama yang 6 ni. Saya letak nama anak saya 2 orang, saya letak nama jemaah surau ni 2 orang, saya letak nama imam seorang. Boleh. Saya boleh pilih. Kalau dia tak nak pilih, masjid surau AJK pilih kan. Tadi Ustaz dah kata berkaitan dengan sumbangan daripada syarikat. Ya. Syarikat tu kena patuh syariah ke? Kalau macam syarikat macam genting ke spot soto bagi boleh tak? Boleh. Ambil je. Hadiah orang bagi kita ambil. Hadiah orang bagi kita ambil je. Walaupun kita tahu benda tu sport atau judi. Dia dalam masalah tu ada 2. Kalau kita lihat majoriti daripada sumbangan tu bukan daripada harta yang halal, maka kita tak boleh terima. Kalau jelas. Maksud jelas ni maknanya kita kata majoriti daripada sumber harta dia, bukan daripada benda yang perkara yang halal, maka kita tak boleh terima. Tapi kalau separuh-separuh boleh terima. Maknanya kita tahu dia ni kilang kita tahulah ada kilang minuman keras. Tapi dia buka bisnes lain juga. Jadi
Maknanya kita pun tak tahu lembu tadi daripada mana, daripada sumber ni ataupun sumber ni. Jadi hukumnya harus. Tapi kalau semata-mata dia memang tahu, dia memang kerja satu tu je, kilang minuman keras, memang tak ada kerja lain lah, maka kita tak boleh ambil lah. Sebab apa? Daripada sumber yang tidak halal. Nak tanya, pernah terjadi tak benda-benda ni? Ada orang-orang bukan Islam, apa-apa bukan Islam, dia bagi Ada. Orang yang bukan Islam bagi sumbangan pun ada dekat masjid. Dia bagi beras. Berapa kampik dia bagi? Dekat Surau Biru tu ada dia punya toki, dia bukan Islam, Cina apa, tapi dia hantar beras kat surau. Hukum korban ni hukumnya kita dah bagi tahu tadi sunat. Tapi ada ketikanya dia jadi wajib tau, dengan sebab dua perkara. Yang pertama nazar. Bila kata aku bernazar nak buat ibadat korban, jadi wajiblah. Mesti kena buat. Yang keduanya, seseorang telah berkata aku menjadikan binatang ini sebagai haiwan korban. Dia kata aku nak jadikan binatang ini sebagai haiwan korban, maka hukumnya wajib. Wajib ke atas dia, sama seperti nazar. Tapi dengan syaratlah binatang tadi milik dia, bukan milik orang lain. Kalau dia pergi kandang orang lain, dia kata oh ni aku nak jadikan binatang korban, jadi itu tidak jadi korban sebab bukan milik dia. Dengan syarat milik dia, maknanya dia mungkin dia ada pelihara haiwan, tak kiralah kambing ke lembu, dan dia kata haiwan ni aku nak jadikan korban tahun ni, atau aku nak jadikan binatang korban haiwan ni, maka jadi wajib hukumnya, kena sembelih binatang. Tak boleh sembelih binatang lain, binatang yang ditentukan tadi. Itu hukumnya wajib. Ustaz, kenapa kuda tak dimasuk dalam golongan boleh korban? Sebab dekat dalam nas hadis, dia kalau kita lihat Nabi sembelih binatang kibas, dan yang seumpama dengannya lah lembu, unta. Satu lagi kita sebut, antaranya kita sebut sebagai bahimah. Bahimah ni dalam bahasa Arab an'am ataupun bahimah. Bahimah ataupun an'am ini adalah untuk binatang yang berkaki empat yang khusus, yang dipanggil sebagai kambing, yang dipanggil sebagai lembu, kerbau termasuk sekali, unta, biri-biri, kibas tu biri-biri lah. Kibas tu apa? Biri-biri jantan. Jadi itu yang dipanggil sebagai bahimah, ataupun kita panggil sebagai an'am. Kuda tak termasuk dalam kategori an'am. Jadi sebab itu dalam satu istilah an'am, maka dia khusus binatang-binatang. Sebab apa? Ayam tak dipanggil sebagai binatang bahimah, ataupun dipanggil sebagai an'am. Jadi kuda tidak termasuk dalam istilah itulah kuda. Kalau pendapat Ibnu Abbas, pendapat dia lah, dia kata ayam pun boleh buat ibadat korban. Pendapat dia Ibnu Abbas. Rusa tak boleh, Rusa dia bukan termasuk dalam tu. Bukan rusa. Dia kena kambing ataupun biri-biri. Rusa tidak termasuk. Rusa ni haiwan liar sebenarnya, liar. Bila waktu niat ketika sembelih, dengan sebab dua perkara, niat ketika sembelih ni dua. Sama ada ketika kita sembelih haiwan tu, ketika sembelih, tukang penyembelih ketika sembelih dia niat, aku sembelih untuk nama-nama yang telah disebutkan. Sebab itu selalunya kalau macam tahun lepas, Bilal kita lah, arwah, dia akan baca kan, dia pegang fail, dia akan baca lembu pertama nama sekian-sekian, nama kedua, nama ketiga, sampai nama ketujuh. Tukang sembelih pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, niat aku sembelih ni untuk nama-nama yang telah disebutkan. Ketika sembelih pun boleh, ataupun ketika sembelih takut susah sangat, cara kedua sebelum sembelih boleh. Lepas orang tadi baca kan, lembu kedua nama sekian-sekian-sekian, jadi tukang penyembelih pegang pisau, dia niat aku nak sembelih ni nama yang telah disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sembelih. Habis. Dia tak sama macam semayang. Semayang kita ketat sikit, mazhab Syafi'i kita Allah
Wa akbar bermula daripada A, Allah sampai bar, ra, kena niat. Dia tak boleh niat sebelum sembahyang. Mazhab lain niat sebelum sembahyang lah. Mazhab lain dia masuk masjid tu, dah niat dah aku nak sembahyang lah. Dah niat dah, datang Allahu akbar. Kita mazhab Syafi'i ketat sikit, sempit sikit lah. Umur binatang korban ni Haji kata kita skip je Unta 5 tahun 5 tahun sempurna masuk 6 tahun, lembu masuk 3 tahun, kambing masuk 2 tahun, kambing biri-biri setahun sempurna. Dia muda setahun sempurna tapi masuk 2 tahun. Sama juga dengan kambing biasalah. Sama juga. Kita saja lalu je lah untuk umur kambing. Kita tengok umur kambing, macam mana kita nak tahu umur kambing? Adakah kita nak kontrol dia, jaga dia lahir bila, semua bila? Kita tengok gigi dia lah. Tengok gigi dia ada berapa. Kalau gigi ada 6, itu maknanya sudah cukup umur tu. Ni gigi 2, ni baru umur setahun, baru 2 gigi. Yang kambing ni hanya gigi bawah saja, dia tak ada gigi atas. Lembu pun macam tu juga. Yang ni tengok, oh dia ada 4 dah ni. Kalau 4 ni dah 2 tahun, dah boleh dah buat korban ni. Dah boleh buat korban 4. Oh ini 6. Ini memang lagi boleh lah. 3 tahun lagi boleh. Tapi kalau lebih daripada ni, dah 4 tahun, 5 tahun, jangan kita beli kambing tu. Dia akan jadi macam ni. Dah tua dah. Gigi dia boleh goyang-goyang lagi. Bila boleh goyang-goyang, maknanya kambing tadi dah tua. Jadi orang yang beli daging korban, dia kena tahulah, kalau macam ni jangan beli. Ni dah tua, daging dia tidak berapa elok. Dah tua, maknanya dah 4 tahun, 5 tahun. Kambing 2 tahun, 3 tahun sesuai untuk sembelih. Lebih tak sesuai untuk sembelih. Okey. Ni tugas apa ni? Tugas AJK pergi carilah. Pastikan, kadang-kadang orang bagi kambing murah. Memang murah lah. Dah tua dah. Daging tak apa sedap lah. Kita lihat je video ini, umur gigi lembu. Kita lalu je lah. Kita skip lalu je. Itu yang bawah tu gigi yang betul. Yang atas tu gigi susu. Umur selalu lembu dia akan menyusu 2 minggu pertama 2 minggu pertama dia akan menyusu dengan mak dia. Dua minggu pertama. Ini gigi susu. Gigi susu. Lepas ni gigi ni akan tenggelam, dia akan tukar gigi lain. Dia akan tukar gigi lain. Ini gigi 15 bulan sampai 18 bulan. Masih gigi susu lagi ni. Macam mana nak tahu gigi susu? Sebab dia warna putih. Dia bukan warna kuning. Kalau warna kuning bukan gigi susu lah. Ini bukan gigi susu. Sebab warna pun dah lain. Ini 18 bulan sampai 24 bulan. 18 bulan dah setahun lebih lah. Dekat setahun setengah sampai 2 tahun lebih kurang ni. Setahun setengah sampai 2 tahun. Lembu belum lagi Lembu 3 tahun. Ni belum boleh sembelih lagi. Kalau gigi macam ni tak boleh sembelih lagi. Ini baru 2, baru nak naik 4. Ini 24 bulan. 24 bulan 2 tahun sampai 30 bulan. Maknanya 2 tahun sampai 2 tahun setengah masih belum boleh korban lagi. Dia kena 3 tahun. Ini gigi 30 bulan sampai 42 bulan. Ini lebih daripada 42 bulan. 42 bulan berapa tahun tu? 24 2 tahun 36 3 tahun 3 tahun dah boleh buat korban. Ni lebih lah. Kalau macam ni makna lembu dah tua tu. Kalau gigi macam ni dah rongak dah.
macam kita orang tua lah, gigi pun pakai gigi palsu je. Jangan beli lah. Kalau bila kita korban bawah umur katakan, Bawah umur tak sah. dia jadi haram gitu. Dia jadi sembelihan biasa. Jadi sembelihan biasa, bukan sembelihan korban. Sembelihan biasa. Tapi kita kena tahu kita guna duit orang tu. Bila kena guna duit orang, kita kena apa? Ganti balik. Kita kena ganti balik. Kita kena tengok cuai daripada siapa? Cuai daripada kita ke cuai daripada pihak sana? Kalau pihak sana dah bagi tahu semua dah, kita tak, sepatutnya kita kena juga tahu sikit-sikit. Jangan kita main hentam ni semua okey je. Kita kena tahu juga sikit-sikit lah. Macam apa? Kambing tadi senang kita tengok gigi dia kita tahu. Kambing 4 gigi dah cukup lah. 4, 6 dah okey. Warna terbaik binatang korban putih. Warna paling baik putih lah. Tapi yang datang kat kita selalu warna apa? Sama ada nombor 5 atau nombor 6. Itu yang biasalah. Sebab apa? Warna menjadi peranan jugalah, menjadi satu ukuran dalam syariat. Ulama berbeza pendapat lah. Antara hikmah dia, sebab apa pilih warna ni? Ulama kata pendapat pertama, pemandangan tu lebih baik, lebih cantik. Kan putih lebih baik daripada hitam. Yang kedua, ta'abudi. Ta'abudi sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sembelih kibas. Kibas warna putih. Jadi kita ambil warna putih lah. Yang ketiga, daging. Ada ulama kata daging binatang korban warna putih lebih baik. Wallahu alam lah. Itu antara hikmah dia lah. Ini bahagian daging yang terbaik. Bahagian daging yang terbaik, yang pertama celah paha tu. Sebab Nabi pun suka makan tu. Bahagian pertama ni. Ni sunnah ni. Nabi suka makan. Yang paha dia punya ni, celah tu. Itu Nabi suka. Sebab seorang wanita Yahudi, racun Nabi, dibubuh racun dekat apa? Bahagian tu lah. Sebab dia tahu Nabi suka bahagian tu. Yang kedua, pangkal kepala. Pangkal kepala ni belakang ni, pangkal kepala sampai sebelum batang pinang. Sebelum batang pinang sikit je lah kan. Itu yang bahagian kedua terbaik. Bahagian ketiga, tulang selangka kat mana? Dekat bawah ni. Harimau selalu ni. Bila nak terkam mangsa, dia terkam bawah ni. Tulang selangka itu nombor 3. Nombor 4 barulah batang pinang. Nombor 5 yang biasa-biasa lain lah. Okey. Kesalahan sebelum penyembelihan. Ini menarik ekor. Sebelum sembelih kita seksa haiwan. Kita tarik ekor dia. Ekor tak boleh tarik, kita tumbangkan. Pijak ramai-ramai. Selepas ditumbangkan lembu supaya lembu lebih duduk diam. Jadi itu perkara yang tak baik, menyeksa haiwan. Menyeksa haiwan. Haram lah hukumnya, haram. Walaupun ibadat, nama ibadat korban, tapi haram. Menyeksa, tak buat ihsan kepada haiwan. Paling kurang adalah 3 orang je untuk kita tumbangkan lembu. Itu yang sepatutnya 3 orang. Sunnah adalah mengikat satu kaki kanan bahagian belakang. Itu yang sunnah. Kemudian tumbang, tarik tali bagi tumbang. Borang korban taklah dijelaskan kos pengurusan sekiranya pihak masjid mencampurkan harga lembu dan kos pengurusan. Ini dalam bab wakalah. Sebab apa? Sebab apa kena letak kos pengurusan? Kebanyakan masjid tak letak kos pengurusan. Kemungkinan mereka rasa kos pengurusan ni benda yang sikit, biasa. Bagi saya kos pengurusan bukan benda yang sikit. Kalau benda yang sedikit, dia rasa benda tu benda sedikit, bukan benda penting. Tak apa. Tapi adakah semua manusia rasa macam tu? Sebab kita tak tahu. Bahagian masjid ni cas kita RM30. Pergi masjid lain dia tak jelaskan. RM70. Beza jauh, RM50. 70 dengan 30, RM40. Sebahagian dia kata kami memang setiap tahun dah amalan kami masjid ni cas RM100 kos pengurusan. Lagi tinggi. Tempat saya RM30 je. Jadi sebab itu perlu dijelaskan. Akan berlaku gharar. Akan berlaku ketidakpuasan hati kepada orang yang menyertai binatang korban. Mungkin masjid yang tak buat tu dia rasa benda sikit je, kita cas RM40-50 je, sikit. Mungkin masjid ni 40, masjid ni 50, masjid ni RM55, macam tu je. Tapi bagi saya bukan benda yang sikit. Mungkin masjid tak nak buat sebab dia rasa benda sikit. Benda tu manusia tidak ambil tahu sangatlah, tak apalah kos-kos ni. Tapi bagi saya kalau perbezaan yang tinggi, kadang-kadang 30, kadang-kadang 70, kadang-kadang 100, jadi perlu dijelaskan kos pengurusan.
Macam kita nak tempah barang pada kawan kita lah. Kita tempah barang kawan kita dekat mana? Kita pergi Melaka. Dia cas sebab dia nak balik rumah akak dia sekejap, ada urusan. Kita pun tempah lah beli barang kat sana. Jadi dia cas pengurusan tu sampai RM100. Kita terkejut sebab tujuan dia bukan dia nak pergi semata-mata beli barang kita, dia nak pergi singgah rumah akak dia. Alang-alang naiklah motor ke kereta sekejap pergi tempat tu beli barang. Tapi sampai cas RM100, terkejut juga kita. Sebab minyak, memanglah minyak dia, sebab dalam perjalanan dia pergi alang-alang rumah akak dia. Jadi perlu dijelaskan kos pengurusan. Kalau tak akan berlaku gharar, akan berlaku penipuan. Jadi sebab itu kita kena jelaskan berapa harga lembu, berapa harga kos lembu yang kita nak ambil. Itu patut dijelaskan lah. Sebab dalam kitab-kitab fiqh dulu, dalam mazhab Hanafi, dalam kitab fiqh dia kata harga lembu yang pada korban ni kita tak boleh tetapkan harga pun tak apa. Kita ambil harga yang lebih kurang harga. Tapi zaman sekarang dah ada harga tetap. Buat apa nak ambil harga lebih, nak cas lebih kurang. Dah ada harga tetap. Kita dah tahu, kita call je. Kita dah tahu harga berapa. Kita bagi tahu jemaah, kita nak beli lembu harga ni, kos banyak ni, habis cerita. Jadi taklah berlaku penipuan kepada jemaah kita, dan jemaah kita lebih selesa. Sebab bila datang lembu tu, lembu kurus ke lembu gemuk, kita dah bagi tahu harga dia banyak ni, kita beli. Ini grade B, kita beli harga memang banyak ni. Memang harga yang kita kumpulkan RM700, memang dapat grade B saja, tak boleh dapat grade A. Jadi lembu dia banyak ni. Jadi bila datang lembu kecil, kita kata kos pengurusan kami RM100.5 seorang. Tinggi. Sebab tu lembu kecil tu. Jadi supaya jemaah semua jelas, bila jemaah semua jelas, kita dah bagi tahu dalam borang siap-siap lah semua. Dalam bab wakalah, ini kita panggil al-wakalah bil ujrah. Asal bab wakalah ni panjang. Dia asal bab wakalah ni wakil, memang tak ada upah. Itu asalnya. Bila saya wakilkan seseorang supaya belikan barang bagi pihak saya, wakilkan. Bila wakil memang tak boleh ambil upah. Itu asal hukum wakil, wakalah, tak boleh ambil upah. Kalau nak ambil upah, kita panggil dalam bab sewaan. Saya sewa kamu, saya sewalah tenaga kamu boleh tak pergi kedai ni, pergi cari barang, survey barang mana yang patut semua, okey, aku bagi upah. Itu kita panggil dalam bab sewaan. Kita sewa tenaga dia pergi sana pergi sini. Dalam bab wakil tak boleh ambil upah. Itu secara asalnya, secara umumnya begitu. Tapi sebenarnya dalam bab wakil ni boleh ambil upah, tapi dengan jelas. Kena sebut sebelum kerja-kerja dilaksanakan. Perlu jelas. Contoh, kita kata aku nak wakilkan kamu pergi carikan barang sekian-sekian, aku bagi upah kepada kamu okey RM50. Boleh. Dia pun setuju. Sebelum dia laksanakan kerja dia setuju. Okey. Maknanya wakil dengan upah ni boleh. Tapi kena jelaslah. Sebelum dia buat kerja kena jelas berapa upah yang dia dapat. Kalau tak boleh ambil upah. Kalau tak boleh ambil upah. Dia kena jelas. Sebab Nabi sendiri pun ada juga wakil kan, dan juga ambil upah. Apa dia? Contoh, Nabi wakilkan pengutip zakat. Kamu pergi kawasan sekian, kutip zakat. Kamu pergi kawasan sekian, kutip zakat. Itu makna dia wakil Nabi, dan Nabi bagi upah kepada dia atas pekerjaan dia. Nabi upah. Padahal dia buat kerja tu wakil Nabi tu. Itu asalnya kerja bukan kerja dia, Nabi punya kerja. Tapi Nabi wakilkan dekat dia, maka Nabi bagi upah dekat dia. Hukumnya harus, boleh. Tapi kena jelas berapa kita nak bagi upah kat dia. Okey? Bab wakil ni panjang saja kat sebenarnya. Antaranya orang buat dekat kita pergi buat dekat tempat lain. Buat dekat syarikat penyembelihan ke apa ke. Jadi kita wakilkan orang wakilkan kita wakilkan orang. Boleh tak? Wakil tak boleh. Secara umum wakil tak boleh wakil atas wakil. Secara umum wakil tak boleh di atas wakil. Saya wakilkan tuan
tuan ni wakilkan kawan dia pula, itu tidak dibenarkan. Kalau sewa boleh. Saya sewa satu rumah, saya tak duduk rumah tu, saya sewa pula, markup lagi, saya sewa kepada orang lain, boleh. Tapi kalau bab wakil tak boleh, wakil atas wakil. Sewaan boleh, sewa atas sewa boleh. Jadi siapa yang buat di pusat penyembelihan tu yang mana? Kalau buat di pusat penyembelihan, dia kena jelaskanlah, korban kami buat di pusat penyembelihan. Sebab mereka ingat ke buat kat sini, nanti raya korban mereka datang dia tengok tak ada apa, semua buat kat tempat korban. Dia ada dua, sama ada surau tu tak mampu urus, dia memang tak mampu urus langsung, masjid ni memang tak mampu urus. Bila tak mampu urus secara darurat, dia mesti wakilkan kepada orang lain, itu mesti. Sebab asalnya tak boleh wakil, tapi memang dia tak mampu urus. Mungkinlah AJK semua boykot ke apa, jadi memang tak ada cara lain, terpaksalah wakilkan orang lain, itu boleh, darurat. Ataupun cara yang kedua, orang memang tahu dah masjid ni memang tak ada kemampuan, memang tak ada kemampuan. Bila kita wakilkan masjid ni pasti akan wakilkan pada orang lain. Memang kita tahu, memang setiap tahun macam tu, itu tak apa. Tapi kalau masjid ada kemampuan, boleh buat, dia pun dah janji dengan jemaah, dia boleh buat, tapi last sekali dia wakilkan orang lain, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan sebab dia berkemampuan buat. Dalam masalah ni kita lihat dua, masjid surau berkemampuan ataupun tidak. Kalau dia tak berkemampuan, maka wakilkanlah kepada orang lain. Kalau dia berkemampuan, maka dia kena buat sendiri. Ustaz, sikit penjelasan pasal wakil Kalau ada orang ambil bahagian lembu, dalam borang tu disuruh diwakilkan kepada AJK surau lah. Maksud dia diwakilkan kepada AJK surau, maknanya AJK surau tu boleh buat apa yang sepatutnya berkenaan dengan lembu. Ya, betul. Tak perlu dapat permission daripada dia lagi, bukan dia wakil. Ya, tak. So sekarang tugas semua kepada surau punya. Ya, betul. Yang AJK surau ataupun surau, dia perlu minta kebenaran sekiranya dia nak wakilkan kepada orang lain. Kalau dia tak nak wakil, dia nak uruskan, macam mana nak uruskan, terpulang kepada surau. Tapi kalau nak babitkan orang luar, nak hantar kat luar, dia kena bagi tahu kepada orang yang wakilkan dia. So, bila dia diwakilkan, saat ni soalan lain lah, bukan SOP ni. Adakah perlu mereka tengok lembu diorang disembelih atau tak perlu langsung? Sunat tengok, sunat. Kalau tak tengok pun, kalau kita tak bagi kebenaran masuk, tak apa juga. Boleh ke? Halal ke, haram ke? Dia kalau nak bagi tengok, tak semesti masuk dalam. Tengok daripada luar pun boleh. Pagar. Sebab pagar kita bukannya pagar gelap, pagar yang boleh nampak. Kami nak tutup nanti. Boleh. Sebab Nabi suruh anak dia, Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi kata, qumi, bangun, pergi tengok penyembelihan kamu, bagaimana ia disembelih. Kerana kamu lihat tadi, akan diampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya setiap peserta korban disunatkan melihat binatang korban dia disembelih, maka kelebihan dia akan diampunkan dosa-dosa dia. Jadi makna kita tak bagi masuk tak apa. Dia kena duduk kat luar lah. Tengoklah. Kemudian dia kena datanglah awal sikit. Kalau dia datang dah lambat, mungkinlah penuh. Dia tahu dia nak dapat kelebihan, dia kena datang awal lah. Kena duduk betul-betul dekat pintu pagar, tengok duduk supaya dapat lihat binatang korban disembelih. Sebab masalah SOP ni Ustaz. Ya, betul. SOP lah. Tak orang berkumpul. Ya. Jadi mungkin kalau ada kumpul tepi tu, mungkin didiskutkan balik, dihalau. Ya, betul. Jadi kalau ada sebab, disebabkan kita kena sebab susah kita nak kontrol, maka tak apalah, boleh, tidak jadi masalah. Sebab benda tu bukan benda wajib, dia benda sunat. Benda wajib. Macam rapatkan sof, kita semayang, orang kata sebab apa tak semayang rapatkan sof? Rapatkan sof tu wajib ke sunat? Dia sunat. Bila ada penyakit semua ni, maka kita jarakkan. Asalnya benda tu sunat, bukan benda wajib. Satu lagi pasal kuah ni Ustaz, doa ni. Ya. Menarik sikit. Katakan kita kata pada karya jemaah beli 4,800. Katakan. Itu kos-kos actual campur dengan pengurusan adalah kos-kos dia. Tiba-tiba kita pembekal kata tak pernah, saya bagi 4,700 lah sekarang. Dah kurang 100.
4,007. Daripada 4,008 ini kos kita pada jemaah pada seekor lembu 5,001. Ha. Sekarang kita dapat dia kata tak apalah saya bagi awak diskaun 4,007. So macam mana kita nak yang RM100 tu nak punahkan balik ke? RM100 tu sepatutnya kita kena apa? Pulangkan balik. Sepatutnya kena pulangkan balik. Sebab tu yang terbaik dalam borang dah bagi tahu akhir sekali. Sekiranya ada lebihan duit, kami akan masukkan dalam tabung masjid. Itu ada statement tu ada. Kalau ada okey, boleh. Sebab kan mungkin akan terjadi. Ha. Sebab kita dapat bagi berapa tu dia bagi kurang balik. Ya. So 100 ni kalau nak bagi balik, bagi 7. Kena bagi balik satu-satu. Tahu. Bila ada apa statement tu yang kata sekiranya ada lebihan lagi duit, kami akan sumbangkan ataupun kami akan apa? Salurkan ke tabung masjid. Boleh tak apa. Mana bila mereka bagi tu mereka dah bagi nama sebetulnya mana mereka setujulah. Hadis Nabi Anas radhiyallahu taala anhu berkata Nabi SAW melaksanakan ibadat korban dengan sembelih 2 ekor kibas. Nampak 2 ekor kibas Nabi. Kibas ni apa? Kambing biri-biri jantan. Itu nama dia kibas. Kibas ni maknanya kambing biri-biri jantan. Nabi sembelih yang warna putih tau, yang bertanduk. Sebab tu kita kata tadi tu warna paling baik warna putih. Dan binatang bertanduk lebih baik daripada binatang yang tak bertanduk. Nabi sembelih dengan tangan dia sendiri. Itu yang sunatnya. Kita sembelih sendiri, tak wakilkan orang lain. Kalau kita mampulah. Kemudian Nabi membaca bismillah dan bertakbir. Nabi baca bismillah, Allahu Akbar. Nabi meletakkan kaki Nabi di tengkok kedua kibas tersebut. Nabi sembelih. Kaki Nabi letak dekat tengkok, sembelih. Dekat bahagian belakang, Nabi tarik kepala, sembelih lah. Cuma sekarang ni Nabi baca bismillah dan bertakbir dalam hadis ni. Nah, ini yang bertakbir ni orang jadi isu. Bertakbir takbir apa? Takbir Allahu Akbar ke takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mana yang betul takbir mana ni? Kalau ikut dari sudut nas ni, maksudnya takbir ni bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbir. Sebab takbir sembelih tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Itulah maksud takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Cuma dalam hadis Nabi beginilah. Cuma ulama-ulama Syafi'i kita lah, ulama Syafi'i kita, dia kata takbir raya ni, takbir Allahu Akbar tu disunatkan sebelum takbir. Jadi sebelum sembelih. Itu pendapat ulama Syafi'i kita. Pendapat ulama-ulama lain, mereka kata tak ada lagi takbir. Tidak ada takbir sebelum sembelih. Yang takbir dalam hadis ni bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tapi ulama Syafi'i kata takbir ni disunatkan sebelum sembelih, takbir hari raya tu. Dan selepas sembelih pun mazhab Syafi'i kata disunatkan. Tak apalah. Jadi bila ada orang kata kena takbir dulu, takbirlah sebelum daripada sembelih. Jangan pula orang kata bid'ah ni, tak apalah. Kalau kamu tak setuju, diam cukuplah. Jangan kata ni bid'ah ni. Nabi dalam hadis bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Sebab ulama-ulama Syafi'i memang kata kena takbir tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam hadisnya begitulah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbarnya. Tapi tak apa, tak jadi masalah kalau kita nak raikan jemaah, sebab mereka dah buat dah macam tu lah sebelum ni. Bertakbir sebelum daripada sembelih. Takbir tak jadi masalah. Takbir pun sekali je kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lepas tu sembelih lah. Sekejap je pun. Tak apa, tak ada masalah. Sebab dia zikir, takbir ni tak apa. Jangan kita bid'ahkan, cukuplah. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atas setiap sesuatu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nak buat baik, ihsan ni mana buat baik ke atas setiap sesuatu. Apabila kamu nak bunuh, perelokkan pembunuhan kamu. Fa iza qataltum perelokkan fa ahsinul qitlah, elokkan pembunuhan kamu. Bila kamu nak sembelih, elokkan sembelihan kamu. Tajamkan pisau kamu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisau kamu. Jangan tak tajam kesian je. Kena banyak kali hiris, macam kita hiris daging. Sepatut sekali ataupun 2 kali tarik je. Selalunya 2 lah. Kalau yang betul-betul tajam tu, tukang-tukang
tukang-tukang apa sembelih ni selalu sekali je. Tapi kalau orang pisau yang biasa sederhana 2 ataupun 3 lah. 1, 2, 3. Binatang berilah kerehatan kepada binatang sembelihan kamu. Kerehatan ni makna kita binatang tadi biar sampai awal tempat kita ikat dia, kita bagi makan, kita bagi air semua, bagi dia tenang. Macam kita bunuh cicak juga. Bunuh cicak ni orang kata kalau isteri kamu mengandung jangan bunuh cicak. Nabi suruh bunuh cicak. Orang kata kalau isteri mengandung jangan bunuh cicak. Takut nanti anak jadi apa-apa. Tak ada, memang Nabi suruh. Nabi suruh dan Nabi pun kata 1 kali lestik bunuh, sekali pukul bunuh, sekali lestik mati, pahala dapat 100. 2 kali lestik bunuh, kurang sikit pahala, 70, 80. 3 kali lestik baru mati cicak, kurang lagi pahala, 50. 4 kali lestik baru mati, kurang lagi pahala. Begitulah. Jadi maksudnya nak bunuh cicak pun kena buat ihsan. Makna kalau boleh pancung bagi mati terus. Jangan cabut kaki ekor tu, tak boleh. Ekor tu tak apa. Ekor tu memang dia ni gerak. Dia ada kajian sains sebab apa lah. Haji tahu sebab apa? Ekor cicak ni gerak. Saya ada baca tapi saya lupa. Dia lari nanti ekor dia kalau kena ancaman ekor dia tercabut sendiri. Dia takut dia putus ni. Oh iya ke? Kalau dia kena ancaman apa-apa ke. Apa dia? Taktik dia lah. Protektif dia Sebab dia nak laju, dia kena cabut ekor dia sendiri. Okey. Bagus. Bunuh cicak tak apa, jangan ya. Makan cicak. Sunat-sunat penyembelihan banyak antaranya sunat sembelih sendiri. Kita tak mampu wakilkanlah. Tajamkan pisau, baca bismillah, mutuskan 2 urat wadajain. Urat ni semua ada 4. Urat halkum, mari. Halkum tu urat apa? Halkum ni apa? Nafas. Urat nafas itu wajib lah. Itu bukan sunat. Kemudian yang keduanya urat apa? Mari. Mari ni saluran apa? Makanan. Itu pun wajib. Wadajain ni sunat. Wadajain ni antara ini apa? Halkum, dua-dua ni. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri dan kanan. Kecil je. Itu dipanggil wadajain. Itu sunat, bukan wajib. Tapi dia elok kena potongkan, elok putuskan supaya daging lembut. Tidak berlaku kekejangan. Memberi makanan minuman sebelum sembelih, takbir sebelum dan selepas sembelih, takbir. Takbir ni untuk meraihkan mazhab Syafi'i lah. Takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam nas hadis hanyalah takbir bismillah Allahu akbar. Binatang sembelihan dan penyembelih menghadap kiblat. Tukang sembelih dada hadap kiblat, binatang korban kaki-kaki dia hadap kiblat. Kalau kiblat belah sana, saya nak sembelih hadap ke sana, kaki binatang korban pun hala ke sana. Jadi saya sembelihlah. Tapi ni bukan wajib tau, ini sunat. Tapi kalau dah dia jatuh tu kita sembelih jelah. Jangan kita nak tarik heret, nak bagi hadap kiblat, nak buat perkara sunat tapi telah buat perkara haram. Macam kita selalu pergi Mekah lah, nak buat perkara sunat, apa kucup apa nama Hajarul Aswad, tapi bertumbuk, bergaduh, bertolak dengan orang, jadi haram lah tu. Berdoa dengan penerimaan selepas penyembelihan. Lepas sembelih, jangan lepas sembelih, tukang sembelih lepas sembelih lari. Baca doa lu, Allahumma apa? Allahumma hadha minni wa ilaika fataqabbalhu minni. Wahai Allah, binatang korban ni daripada aku dan kepada kamu, terimakan binatang korban ni. Allahumma hadha minni wa ilaika fataqabbalhu minni. Letakkan penghadang ketika sembelih, itu sunatlah supaya tak nak bagi binatang lain takut. Jantan diutamakan banding betina. Makna sembelih binatang korban ni, binatang yang jantan diberi keutamaan berbanding binatang betina. Sebab ulama kata daging lebih bagus jantan berbanding betina. Tidak dimakruhkan binatang sembelihan yang dikasih yang dibuang 2 telur. Sebab bila dibuang 2 telur dia, maka dia nafsu dia kuat makan. Makan jadi daging dia sedap. Dia akan banyak
dia banyak isi. Diutamakan binatang bertanduk. Sebab apa diutamakan? Kita dah beritahu Nabi sembelih kibas yang bertanduk yang warna putih. Diutamakan sembelihan unta dulu, kemudian lembu, kemudian barulah kambing. Sebab kambing kecil, kambing berapa orang je boleh makan. Kalau buat apa? Akikah ni seekor kambing. Kalau seekor kuat-kuat pun kita nak bagi bungkus ke orang pun 40 orang je lah, boleh 40 ke 50 orang je. Sebab dia kecil sikit. Kalau lembu kan banyak, boleh buat kenduri. Kenduri kahwin tu boleh tumbang ke satu lembu. Maknanya beratus orang boleh datang. Sembelih sendiri jika mampu, jika tak mampu, hendaklah saksikan seperti mana anak Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi perintahkan dia, "Qumi, bangun, pergi lihat binatang korban kamu disembelih, maka kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu telah terdahulu." Takbir raya bila? Takbir raya 9 Zulhijjah, selepas subuh. Jadi 9 Zulhijjah, kalau hari raya 10. Hari raya 10. Hari Khamis tu subuh disunatkan takbir raya. Ni pun beberapa masjid sudah buat. Masjid dekat rumah saya pun macam tu juga, takbir raya 9 Zulhijjah pagi subuh dah buat. Cuma masjid-masjid kita ni kawasan ni belum lagi kot. Masjid Akram tak buat lagi, tak buat. Belum buat lagi. Dekat masjid dekat kawasan rumah saya sudah buat dah. Saya dengar 9 pagi-pagi dah takbir dah, lepas main subuh. Bukan subuh je lah, subuh, zuhur sampai isyak lah. Itu lepas maghrib lah. Kalau betul-betul lepas maghrib lah. Lepas maghrib. Tapi sepatutnya subuh, sunat. Ustaz, orang perempuan boleh sembelih binatang kan? Boleh, makruh. Sebab tu anak-anak Nabi perempuan tadi, Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi suruh dia pergi lihat binatang korban disembelih. Nabi tak suruh dia sembelih. Ini keaiban binatang lah. Kurus gila, tempang yang jelas, buta, sakit. Empat ini sepakat di kalangan ulama, 4 mazhab. Kerana nas daripada hadis, jelas nas sebut, hadis sebut begitu, 4 ni. Lepas tu yang selain daripada 4 ni, itu berbeza di kalangan mazhab. Mengenai dengan putus telinga sikit macam mana, mengenai dengan ada beberapa lain lah, ekor putus macam mana, itu berbeza mengikut mazhab. Tapi 4 ni memang tak ada beza ikut mazhab. Semua 4 mazhab tak benarkan. Mazhab Syafi'i konsep dia mudah je. Setiap sakit atau kecacatan yang dapat mengurangkan daging korban, maka itulah dianggap aib. Aib maksudnya tak sah buat ibadat korban. Makna kecacatan. Kalau putus telinga tu ada isi, ada, maka tak boleh buat ibadat korban. Kalau putus ekor ada isi, ada, maka tak boleh buat ibadat korban. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sagu hati kepada petugas ibadat korban, haram diberikan upah daripada mana-mana bahagian anggota binatang korban. Haram. Kalau nak bagi, maka bagi benda lain. Hadiah boleh bagi, upah boleh bagi upah, tapi di sini dia kata apa? Daripada mana-mana bahagian anggota binatang korban. Apa maksud anggota? Tak kira lah perut ke, kulit ke, tanduk ke, apa yang ada pada binatang korban tak dibenarkan bagi upah. Haram hukumnya. Sebab dari hadis daripada Sayyidina Ali, dia kata apa? Wa alla u'tiya al-jazzara minha. Aku tak berikan upah daripada mana-mana bahagian binatang korban. Kemudian dia kata nahnu nu'tihi min indina. Kami beri upah daripada bahagian kami sendiri. Makna duit kami keluar bagi. Makna bukan binatang korban lah. Pendek kata bagi duit ke, bagi sagu hati, bagi kasut ke, baju ke, kopiah ke, topi ke apa, yang penting bukan binatang korban. Harus memberi upah kepada petugas dan penyembelih selain daripada anggota binatang korban. Harus memberikan hadiah daging korban kepada petugas atau penyembelih binatang korban sekiranya mereka di kalangan kaya. Hadiah ni nanti kita bincang. Harus memberikan sedekah daging korban kepada petugas atau penyembelih korban sekiranya mereka di kalangan fakir atau miskin. Jadi maksudnya di sini, sebelum kita kata nak bagi daging korban ni, bagi hadiah. Definisi hadiah apa? Tadi baru saya tengok, cek balik definisi hadiah ni apa. Definisi hadiah ni adalah kita beri kepada orang yang kita suka.
Orang yang kita suka kita akan bagi hadiah. Secara ghalib kebiasaannya hadiah ni kita akan pergi ke tempat dia kita bagi. Bukan dia datang ke tempat kita. Hadiah. Kamu nak tak aku bagi kamu satu hadiah, tapi kamu kena datang tempat aku. Hadiah kita yang datang tempat dia bagi. Itu secara kebiasaan lah. Jadi hadiah ni kita beri kepada orang suka, yang kita suka. Kemudian hadiah ni dia tak ada apa-apa kerja tau. Hadiah dia mana satu arah aja, one way. Maknanya aku nak bagi hadiah pada kamu. Kamu buat kerja tak buat kerja, aku bagilah hadiah. Jadi bila kita kata lepas tugas ni, lepas ada kerja baru ada hadiah, itu bukan lagi hadiah, itu namanya upah. Lepas daripada habis kerja, maka adalah hadiah kita bagi. Itu bukan hadiah, nama mulut hadiah, tapi itu adalah upah. Macam saya bagi tahu kepada tuan-tuan, saya bagi pinjamlah motor saya ni kepada haji, saya bagi pinjam. Kepada haji saya bagi pinjam motor sampai asar nanti bagi saya balik. Saya bagi pinjam daripada pukul 10.30 pagi ni sampai pukul asar nanti pukul 5 petang. Saya bagi pinjam dengan harga RM20. Pinjam mana ada duit, pinjam free. Itu maknanya nama je pinjam, tapi sebenarnya itu adalah sewaan, nama pinjam. Jadi maknanya akad itu adalah akad sewaan, cuma disebut saja sebagai, kita panggil apa, disebut sebagai pinjam. Contohnya kita beli barang, saya nak ni lah barang ni, saya nak barang ni. Okey, saya nak tu makna apa? Bukan saya nak free je, mana saya nak beli. Saya nak beli, bukan saya nak. Dia pun kata saya beri kepada kamu barang ni, saya beri. Beri itu adakah beri free? Bukan beri free. Beri maknanya kamu bayar duit lah. Mana beri tu maknanya aku jual. Penjual akan kata aku beri dekat kamu barang ni, aku beri kat kamu harga RM30. Beri tu makna aku jual. Mulut tu beri macam free. Beri tu makna free lah, gift. Tapi sebenarnya itu dari segi mulut ucapan. Tak diiktibar sebagai ucapan, tapi diiktibar sebagai apa? Kita diiktibar sebagai apa? Kita panggil apa? Apa ni kita panggil? Ma'ani. Dari sudut makna je. Makna akad tu makna jual beli, bukanlah akad tu bagi free. Bukan lafaz. Okey? Samalah macam penyembelih korban ni juga. Jadi kita senang aja. Dalam kitab-kitab fiqh sebut boleh orang kaya kita boleh bagi hadiah. Memanglah hadiah. Kalau dia tak datang, takkan kamu nak bagi hadiah juga? Kamu bila dia bertugas baru kamu bagi hadiah. Jadi maksudnya itulah upah. Kalau nak bagi hadiah, seiringlah orang tak datang berkhidmat, tak datang buat korban pun kamu bagi juga, tak apa. Itu panggil hadiah. Petugas korban kita ada 20 orang, yang datangnya adalah 10 orang. 20 orang kita bagi hadiah. Itu tak apa. Sebab semua kita bagi. Bukan kira dia bertugas ke tak, dia tak datang pun tak apa. Memang kita nak niat nak bagi hadiah kat orang-orang ni. Tapi masalahnya kita akan tengok juga 20 orang, 10 orang je datang. 10 orang datang, kita bagi yang 10 ni, yang tak datang apa kita nak bagi dia hadiah. Jadi itu bukan hadiah tu. Nama je hadiah. Sebenarnya adalah upah. Yang paling baiknya hadiah pun kita bagi, upah pun kita bagi, itu yang terbaiklah. Tapi jangan jadikan sebagai helah. Helah ni tahu apa dia helah? Maksudnya kita bagi upah RM5. Kerja 2 jam tu, lapar, angkat ni, sana bersihkan ni, RM5. RM5 mana ada nilai? RM5 kita buat 2 jam. Jadi itu bukan namanya upah, itu namanya dapat helah untuk melepaskan upah. Itu tidak diambil kira. Macam kita bawa Quran boleh tau. Kita tanpa ada wuduk kita bawa Quran dengan syarat saya bawa Quran berserta dengan laptop, ataupun saya bawa Quran berserta dengan buku lain. Boleh. Saya niat apa, bawa buku bukan bawa Quran. Tidak ada wuduk boleh bawa. Tapi jangan jadikan sebagai apa? Helah. Saya ambil pen satu, letak Quran. Saya kata saya bawa pen. Pen tak boleh letak dalam beg pun boleh. Letak sini je. Jadi buat apa
kamu nak jadikan helah. Jadi itu tidak dibenarkan. Kalau kamu nak letak pen, letak Quran, kamu ambil beg tanpa ambil wuduk, jadi maknanya kamu nak buat helah, kamu kena ambil wuduk. Kalau kamu nak letak juga Quran dan barang selain Quran tanpa wuduk, pastikan barang tersebut berat ataupun jisim dia lebih kurang Quran juga. Quran besar laptop, tiba-tiba kita nak sharekan dengan pen, letak sini semata-mata tak nak ambil wuduk. Sebab Quran wajib ambil wuduk, nak pegang. Walaupun kita bawa pun wajib ambil wuduk. Jadi kita pun pen ni tak boleh letak dalam beg, tak apa, letak poket je. Itu nama dia helah. Jadi helah kita bagi daging korban, kita kata hadiah. Upah kita bagi RM5. Jadi itu tidak diambil kira lah. Tak ambil kira. Okey Yang paling best sekali bila mana peserta korban, peserta petugas korban dia dibagi kad. Kemudian bila dapat kad dia akan diberi hadiah. Makna nak ambil hadiah pun kena melalui kad. Ambil hadiah kita bagi je lah hadiah. Kita nak bagi hadiah ke orang, kadang kita nak letakkan syarat. Aku nak bagi hadiah kepada kamu, tapi kamu kena buat, kamu kena datang ke tempat aku, kemudian kamu kena datang waktu ni. Kita pula letakkan. Kita nak bagi hadiah, bagi je lah. Buat apa kita nak letakkan syarat orang ni kena buat. Kita nak bagi hadiah, bagi je. Jadi kita nak bagi hadiah, bagi kad setiap orang, kad petugas. Jadi itu semua apa kita panggil lebih kepada apa? Lebih kepada helah lah. Ketika lembu ditumbangkan, mereka ingin mengorek lubang, sedangkan lembu nanti untuk disembelih. Jadi nak korek lubang ke nak buat, tak nak korek lubang ke, terpulang kepada masjid. Yang penting bukan selepas lembu ditumbangkan. Sebab lembu ditumbangkan, kita nak sembelih dah ni. Sebab apa kita nak seksa dia lama-lama? Menarik ekor menyebabkan daging keras dan berbau hamish. Tidak meletakkan tirai atau penghadang ketika sembelih, kita dah sebut tadi. Kesalahan selepas sembelih, mengambil bungkusan daging lebih tanpa kebenaran. Ini macam mencuri, samalah. Mencuri sama. Menyorokkan sebahagian anggota haiwan seperti ekor, kepala, ni pencuri juga sama. Melapah sebelum keluar roh secara keseluruhan. Roh tak habis keluar dah lapah dah. Haram seksa haiwan. Lapik dengan alas supaya tidak terkena tanah, lapiklah dengan apa? Kain yang apa? Dengan apa kita panggil? Canvas. Supaya tak terkena tanah lah. Masak seekor daging korban untuk petugas. Ini pun salah juga. Masak seekor daging korban untuk petugas. Daging korban ni kena bagi daging mentah. Ada satu masjid dia masak seekor daging korban, tapi dia kata ni bukan daging korban, ni sembelihan biasa. Itu boleh lah. Dia sembelih lembu pertama, tapi bukan apa? Bukan lembu korban. Dia kata sembelihan biasa. Memang ada orang bagi untuk sembelihan biasa. Untuk apa? Masak. Semua sekali masak. Itu boleh. Tapi kalau dalam bahagian peserta, kita tak boleh buat macam tu. Sebab kena ada daging mentah wajib diberikan. Daging mentah. Jadi maksudnya kalau nak masak macam mana daging korban? Lepas petugas mesti letih. Kita nak juga rasa daging korban ni freshnya. Jadi maksudnya kita ambil lah sikit. Ada berapa ekor? 10 ekor. Ni ambil lah sikit. Ni ambil sikit. Lembu kedua sikit. Lembu ketiga sikit. Lembu keempat sikit. Jangan ambil seekor semua sekali. Jika dimasak daging korban, maka ambillah daripada beberapa ekor lembu. Peserta korban tidak dapat daging korban yang sepatutnya kerana telah bercampur dengan daging korban yang lain. Ini seperti mana yang kita buat sebelum ni lah. Daging lembu satu kita asingkan, daging lembu dua kita asingkan, daging lembu tiga kita asingkan. Masing-masing dapat bahagian masing-masing. Kalau kita campurkan semua lembu sembelih, semua kita kumpul setempat. Tak tahu peserta lembu pertama tak tahu bahagian dia, peserta lembu kedua tak tahu bahagian dia. Mereka tak dapat hak mereka lah. Ustaz, kalau yang pasal masak tu, kalau katakan saya ambil lembu nombor 1. Nombor 1 seorang, sumbangan seorang katakan, nama seorang lah. Itu puasa. Semua sekali. Dia lembu tu memang dia nak bagi hadiah saja-saja ataupun ibadat korban? Ibadat korban tak boleh. Sebahagian boleh. Itu yang lembu nombor 2 ambil sebahagian. Tapi tak perlu dirujuk kepada Tak perlu. Sebab mereka dah apa? Wakil dengan kita dah. Jadi semua tu kita yang buat. Bukannya kita perlu minta persetujuan daripada
Tak ada. Melainkan kita nak hantar lembu tempat lain, baru kita kena minta persetujuan daripada dia. Mana surau kita tidak mampu sembelih lembu, nak suruh masjid lain, surau lain, tempat penyembelihan, kena minta keizinan lah. Sekarang ni tak ada masalah, tak ada sup pun. Oh, tak ada sup, okey lah. Dibasuh kambing selepas penyembelihan supaya tidak melekat bulu pada daging. Ini untuk apa? Kambing saja. Kalau lembu nak basuh jenuh. Ini untuk kambing je. Kambing disangkutlah menghadap kepala ke bawah selepas sembelihan. Kita sangkut je. Kan ada yang tempat cangkuk tu, kepala bagi turun bawah supaya darah keluar. Kambing je lah. Lembu kita tak buat macam tu. Kita potong-potong lembu, bahagian kaki potong-potong. Pembahagian daging kurban wajib diberikan kepada fakir miskin. Ni wajib lah pada fakir miskin. Sepatutnya ada apa? Senarai-senarai nama fakir miskin, supaya setiap lembu tu ada bahagian untuk fakir miskin, kita tahu tempat dia. Itu paling baik lah. Wajib diberikan kepada fakir miskin. Haram simpan, makan kesemuanya pun haram. Apa maksud makan kesemua? Kita sembelih seekor dekat surau kita hari yang kedua ketiga, pakat-pakat kita je makan. Maknanya AJK yang makan. Yang lain tak kita simpan dalam peta air surau. Maknanya setiap ada apa event apa kita buat sembelih. Itu kita akan buat makan, buat sup, buat apa. Itu hukumnya haram lah. Kerana wajib sembelih korban ni berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang lain sama. Daging mentah disunatkan seperti ambil daging tak lebih 1/3, 2/3 kepada orang miskin dan orang kaya. Tak lebih 1/3 tu sunat. Tapi yang afdalnya, ini ada beberapa pendapat lah dalam mazhab Syafi'i sendiri. Tapi yang afdalnya macam mana? Yang afdalnya adalah ambil beberapa ketul daging untuk ambil berkat. Mana kita ambil sikit je. Ambil sikit je untuk ambil berkat. Yang lain kita sedekahkan semualah. Itu paling baik. Kita bagi orang ni semua. Kita makan sikit je. Pemberian berbentuk daging yang mentah untuk memberi pemilikan tak memadai masak. Masak jangan kita masak. Masak untuk makan sama kita sikit-sikit boleh lah. Tapi jangan semua masak. Daging mentah tu mesti. Fakir miskin berhak menjual daging korban. Sebab apa fakir miskin tak boleh bagi daging dah masak? Kita kata kita bagi daging kari kat dia. Daging sup ni lagi mudah bagi dia untuk dia makan. Sebenarnya dari sudut fikiran kita begitulah, kita bagi daging kari 3-4 bungkus orang miskin. Mereka tak nak daging kadang-kadang. Mereka nak duit. Jadi bila kita bagi fakir miskin daging mentah, mereka boleh jual. Mereka dapat duit. Jangan fikir kita memang kita nak makan sedap kari sup semua. Orang miskin dia fikir lain, dia nak duit. Jadi dia hukumnya dibenarkan untuk fakir miskin jual daging korban untuk mendapatkan mendapatkan duit. Tapi orang yang ada duit, orang kaya tak boleh jual haram. Orang kaya tak boleh jual haram. Bahagian daging korban sepatutnya 10 suku ni sikit lagi lah. Sebelum pukul 11 habis kot, sebelum boleh. Dekat sikit lagi. Ini Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Bolehkah sebahagian daging korban dimasak dihidang? Daging korban lebih utama sedekahkan untuk fakir miskin keadaan belum masak mentah. Nampak tak dia punya soalan dia? Bolehkah sebahagian? Bukan semua. Bolehkah sebahagian daging korban dimasak? Soalan dia sebahagian. Sebahagian tak jadi masalah lah. Kalau semua memang tak boleh. Kalau berbanding pada masa sup tu Ustaz, Ya. berapa banyak yang boleh diambil daripada lembu rumah satu? Sebab kita tak boleh ambil 10 ekor ke berapa ekor sebab kan lambat. Kita konsentrasi Mana kita ambil daging lembu yang pertama apa? Lebih sikit lah. Lebih sikit. Lembu yang kedua kita ambil kurang sikit. Lembu yang ketiga kurang sikit lagi. Tak ada. Haram berikan daging korban kepada non-Muslim. Ini mazhab Syafi'i keras ni. Mazhab Syafi'i dia keras. Orang kafir tak boleh bagi. Walaupun orang kafir miskin, jiran kita je. Flat, duduk flat. Tepi kita orang kafir, orang Hindu, Cina. Tak boleh daging korban kat dia. Mazhab Syafi'i keras. Sebahagian mazhab lain ada yang kata makruh, ada yang mengharuskan memberi daging korban kepada non-Muslim. Jadi kita ambillah langkah ambillah untuk meraihkan semua mazhab ni,
kita ambil kesimpulan keutamaan diberikan kepada orang Islam. Tapi kalau dah jiran kita tu miskin, walaupun tak agama Islam, kita bagilah juga sikit, bagi dia rasa. Jangan tak bagi langsung, sebab dia miskin, dia pun perlu duit, dia pun perlu nak rasa daging korban. Okey, jadi maksudnya keutamaan diberikan orang Islam. Tapi kalau ada nampak orang susah, orang Cina, Hindu, kita bagilah untuk meraihkan kepelbagaian mazhab. Kalau ikut Syafi'i keras sangat pula Okey, mengenai potong kuku. Potong kuku, rambut semua ni, dalam hadis sebut iza arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih. Kamu nak sembelih korban, dah masuk 1 Zulhijjah, jangan lagi potong kuku, jangan lagi potong rambut dan sebagainya. Ulama Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i qaul qadim, pendapat fatwa lama dia, haram. Tapi fatwa yang terbaru ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, hukumnya makruh. Pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i makruh. Ini ulama dalam mazhab Hambali pun haram. Mazhab Ahmad bin Hanbal haram. Mazhab satu lagi apa? Mazhab Maliki makruh. Mazhab Hanafi tak ada masalah apa-apa. Mazhab Hanafi nak potong apa pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa mazhab Hanafi dia kata boleh potong, mazhab Syafi'i tak boleh? Ada sampai kata haram pun ada mazhab Syafi'i dulu. Jadi sebenarnya ada kontradik antara hadis Aisyah dan juga Ummu Salamah. Hadis Aisyah, dia kata Nabi hantar binatang korban ke mana? Ke Mekah. Dan tak ada pun sesuatu yang diharamkan kepada Nabi. Mana halal, potong kuku semua boleh halal. Itu hadis Aisyah umum. Datang isteri Nabi yang lain, Ummu Salamah, dia kata bila masuk saja apa nama ni, bulan Zulhijjah, tak boleh lagi potong kuku, rambut dan sebagainya. Ada kontradik tu antara dua hadis. Jadi ulama Syafi'i ataupun ulama dalam mazhab yang lain, dia kata hadis Aisyah tu mutlak, umum. Hadis Ummu Salamah yang dia kata jangan potong kuku dan juga rambut semua ni, itu adalah khusus. Jadi benda yang khusus benda yang khusus telah mengkhususkan benda yang umum. Itulah dia. Sebab tu ada macam-macam hukum tu. Apa hikmah dia? Inilah hikmah dia. Hikmah dia yang kuatnya dalam mazhab kita adalah untuk terlepas semua anggota kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kematian haiwan, menggelepar serta mengeluarkan suara dengusan, keluar, keluar. Dengusan, maknanya dia itu antara haiwan yang telah mati. Mata tak berkelip, kita nak tahu yang terakhir tengok mata lah. Kita main mata dia, kalau tak berkelip langsung maknanya dah mati dah tu. Kaki haiwan kejang, dia kejang, maknanya lepas tu matilah. Sekiranya menggelepar, sedangkan mata tak berkelip lah, tapi menggelepar, maka itu hanyalah kekejangan, kejang. Macam orang alam mayat, kadang-kadang mayat dah mati lah pun, tiba-tiba bergerak, itu makna kejang. Mayat baring, bangun balik, ada itu mungkin kejang tu, kita bagi kekejangan. Jangan terkejut pula, pengsan tu. Syarat penyembelihan putu urat mari kita sebut tadi, seorang Islam putu urat halqum ni kita sebutlah. Cara nak sembelih macam mana kita nak tahu urat halqum ni? Halqum macam mana kita nak tahu? 7,5 cm daripada halqum ke pangkal tengkok. Ke pangkal tengkok. Mana daripada halqum ke pangkal tengkok 7 cm. Letakkan 4 jari bawah telinga. 4 jari bawah telinga haiwan kita sembelih lembu. Maka bawah tu adalah halqum dia, maknanya bawah tu kita boleh sembelih lah. Makna atas tu halqum dia. Ukur dengan menggunakan telinga haiwan. Ukur telinga haiwan, boleh kita tarik telinga haiwan, panjang mana dia, mana bawah telinga haiwan tu kita boleh sembelih. Cara tu paling mudah lah. Ambil telinga haiwan,
Tengok hujung telinga haiwan tu, kita boleh potong bawah dia. Bukan potong telinga tu, potong tempat ni dah. Apa? Tengkok dia. Potong bawah halqum. Sebab sembelih ni ayam ke, tak kira lah apa pun, semua bawah halqum. Atas halqum tak panggil sembelih, kita panggil potong lidah dia lah atas halqum. Sekiranya menyembelih di atas halqum, maka telah menyembelih lidah. Ini daripada website ataupun Facebook mana ni, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Mana kita nak buat dulu, akikah ke korban? Saya bagi kesimpulan je lah. Kesimpulan dia, kalau boleh buat dua-dua, kita buat dua-dua. Kalau boleh buat akikah dalam waktu korban, kita buat akikah dalam waktu korban. Tapi kalau kita ada duit banyak, korban, kita ada duit untuk korban dulu. Akikah ni kemudian kan dulu. Sebab akikah ni waktu dia panjang tau. Waktu dia panjang. Setahun tu kita boleh buat akikah. Jangan nak, kita nak pulun time tu je kak. Tapi korban ni masa 4 hari je. Kalau ada duit cukup-cukup, buat korban dulu. Akikah kemudian nanti buatlah. Okey, ini ini saja video apa untuk menceriakan pagi kita hari inilah. Sebab apa, dia tak nak asah betul-betul pisau dia. Bila tak nak asah, inilah akibat dia. Ni sembelih unta. Tempat kita tak ada unta lagi. Sepatutnya kena beli seekor unta. Tengok cara sembelih unta. Siapa yang tak nak, dia tak tajam pisau, dia kena jadi macam ni lah. Unta menggeram, tengok dia. Dia punya apa, dia punya kaki ikat. Kaki ikat sebelah, kaki dia ikat sebelah. Lembu macam tu juga. Sebab apa? Sebab dia tak nak tajamkan pisau. Lambat sangat mati. Unta tadi bagi dia dulu. Okey. Dia sembelih unta, dia cucuk je. Cucuk je memang sepatutnya tu. Cucuk je. Sebab unta dia sembelih, dia berbeza dengan haiwan lain. Haiwan lain kita kena baringkan dia. Unta tak perlu baring. Kemudian unta ni kita kena cocok sembelih macam tu je lah. Cocok. Macam tu, cocok ataupun cocok apa? Tarik sikit. Cocok tarik sikit je. Kalau nak tengok yang real, dia tengok yang ni. Ini memang orang berpengalaman. Tapi dia tidak jaga adab lah. Sebab apa, haiwan lain tengok cara dia sembelih. Dia apa, cocok dan dia akan tarik sikit. Dia cocok akan tarik agak sikit. Sebab unta ni tengkok dia panjang, kita ambil bahagian bawah. Jangan ambil bahagian atas. Kalau bahagian atas seksa dia akan mati lambat. Unta ambil bahagian pangkal bawah untuk sembelih. Ambil bahagian atas, dia mati lambat. Macam apa? Zirafah. Nak mati cepat, sembelih bahagian bawah tengkok. Atas mati lambat. Pastikan tajamlah pisau. Mana cocok, tarik sikit. Tapi ini dia tidak menjaga apa? Tidak menjaga ni lah adab. Sepatutnya dia kena tutup, hadang, asingkan. Mungkin dia nak cepat lah ni. Nabi dalam syarah hadis, kalau tak salahnya Nabi sembelih dalam 64 ekor ke apa, Nabi sembelih. Yang baki lagi Nabi sederahkan kepada sepupu dia lah, Saidina Ali. Semua cukup 100 kan. Kita sembelih lembu 4 ekor pun kadang dah letih. 5 ekor. Kita nak tanya pasal akikah. Akikah selalunya kambing kan? Akikah kambing. Kalau ambil satu bahagian lembu boleh, satu bahagian untuk laki-laki, untuk perempuan, dua bahagian untuk laki. Tapi untuk korban kita ada korban dan akikah. So dia ambil akikah tu bahagian lembu ya.
Bagai lembu boleh. Satu treatment dia, cara nak mengendalikan untuk Dia kalau masuk dalam lembu, kita akan bagikan cara lembu lah. Kalau kita nak asing kan payah. Kalau dia buat kambing, kita senang. Kita boleh sembelih, kita masak kambing bagi orang makan. Tapi kalau lembu, kita buat macam kita buat apa? Macam kita buat sembelih lembu, macam kita buat ibadat korban biasalah. tapi akikah tak boleh bagi pada orang bukan Islam makan tak? Sama. Dalam mazhab Syafi'i, akikah tak boleh bagi orang Islam makan, tak boleh bagi kepada non-muslim makan, daging korban pun tak boleh bagi non-muslim makan. Sama. Dan dalam mazhab Syafi'i terkeras sikitlah. Maknanya kalau kita nak bagi pada orang non-Muslim, kita kena tengok lah. Kena tengok. Tapi dalam mazhab lain boleh. Cuma ada yang kata makruh. Cuma mazhab Syafi'i kita bahagian ni dia ketat sikit. Jarang orang buat akikah pakai korban pakai lembu. Ada. Ada. Banyak juga di surau-surau banyak juga. Cuma musim PKP ni apa? Agak slow sikit. Tak tahu lepas kambing kat sini tak ada. Oh ya ke? Tak ada Kambing tu tahun lepas. Oh, kambing. Ini kita dah bincangkan tadi, tak ada masalah. Kita tak boleh jual daging korban. Wajib sedekahkan sembelih korban yang daging korban yang dinazarkan. Kalau saya nazar sembelih, saya tak boleh makan. Anak isteri saya juga tak boleh makan. Kena bagi orang lah. Kalau saya yang bernazar. Korban untuk si mati, kita bagi kesimpulannya. Ada mazhab yang membenarkan, ada mazhab tak membenarkan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh untuk si mati. Tapi dengan satu syarat je boleh. Kalau si mati ada tinggalkan wasiat, itu boleh. Kalau si mati, kalau orang hidup, kita nak buatkan untuk jiran kita, untuk abang kita, minta izin dia. Okey. Itu mengenai korban untuk si mati, untuk orang yang telah meninggal dunia. Satu lagi masalah, bagaimana Saidina Ali boleh buat 2 kibash. Saidina Ali buat 2 kibash. Satu kibash untuk diri dia, satu untuk Nabi. Nabi telah wafat, tapi dia buat juga sembelih untuk Nabi. Ni ulama kata Nabi ada tinggalkan wasiat. Jadi itu yang kata boleh. Tapi dalam masalah ni mazhab Syafi'i juga agak keras berbanding mazhab lain. Tak boleh korban untuk si mati. Mazhab lain boleh je, tak jadi masalah. Mazhab lain dia kiaskan dengan benda lain. Kalau kita sedekahkan makanan bagi pihak si mati, kita masuk duit tabung masjid, kita wakafkan apa-apa untuk pihak orang yang telah meninggal dunia, mak ayah kita, sampai ke tidak? Ulama kata sampai. Jadi ibadat korban pun ulama kata sampai lah. Mazhab Syafi'i tak. Dia kata dalam bab ibadat tak boleh sampai. Tuan badan kena buat. Satu lagi saya lupa nak apa? Tambah kat sini, bagaimana macam berlaku kat surau kita tahun lepas. Dia dah jadi peserta korban, dah wakilkan kita dah, tapi meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dia dah wakilkan kita buat ibadat korban surau, tapi tak sempat lagi Aidil Adha, dia dah meninggal dunia. Jadi bagaimana status daging korban tu tadi? Jadi dalam masalah ni terbahagi kepada 2. Dia adalah peserta daging, dia adalah peserta korban. Jadi dia peserta korban. Perkara pertama adalah dia wakilkan kepada surau. Bila dia wakilkan kepada surau, dengan sebab kematian, wakil tersebut akan jadi batal. Jadi bila jadi batal, apa surau perlu buat? Surau ambil duit, bagi balik kepada waris dia. Kalau dia meninggal 1 hari sebelum hari raya, memang batal. Kena bagi balik duit tadi. Macam mana surau nak dapatkan satu bahagian tu? Ambil duit tabung masjid. Kalaulah waris dia kata tak apalah ustaz, surau masjid ambil lah, kami semua semua waris setuju, tak apa. Kalau semua waris kata tak apa, kami semua setuju, boleh. Kita boleh kita boleh ni guna duit tadilah untuk buat sembelihan korban bagi orang yang telah meninggal dunia tadi. Tapi masalahnya dia tak wakilkan masjid, tapi dia buat sendiri dekat rumah dia ke, dekat tempat mana ke, dia buat sendiri. Kita lihatlah, dia buat sendiri tu atas dasar apa dia buat.
Dia buat sendiri tu, adakah dia kata binatang ni aku nak korban tahun ni, tiba-tiba tak sempat korban, dia mati dulu. Jadi pada ketika tu wajib waris dia korbankan. Wajib waris dia korbankan. Sebab apa wajib? Sebab dia termasuk dalam perkara yang wajib kita bagi tahu tadi. Setiap perkara yang wajib, nazar ke apa ke, maka wajib disempurnakan. Nazar, kalau dia ada apa? Ada apa? Nazar untuk sembelih seekor lembu. Nazar, tiba-tiba dia mati, tak sempat sembelih seekor lembu, maka waris dia wajib keluarkan duit daripada harta si mati, beli seekor lembu dan juga sembelihkan. Itu jadi hak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau dia tak ada tentukan lembu mana-mana pun, cuma dia kata memang aku nak buat korban tahun ni, tapi dia ada bela 10 lembu. 10 lembu dia ada. Dia kata memang aku nak buat korban tahun ni. Dia tak tentukan lembu mana satu. Tiba-tiba dia mati. Tak wajib kepada waris untuk buat korban bagi dia. Cuma disunatkan je, tidak wajib. Tapi kalau dia dah tentu ta'yin, maka wajib. Walaupun dia telah meninggal dunia. Kalau masalah ni tidak berlaku dekat negeri kita lah, sebab kita semua surah masjid surau je. Jadi maknanya lebih kepada bab wakalah wakil. Bila wakil, maka terputuslah wakil. Jadi waris kena ambil duit balik. Setakat itu je lah. Cukup. Kalau ada 7 bahagian, tiba-tiba ada seorang yang dekat, saya nak ikut, saya nak kepala, nak itu, perlukah kita minta kebenaran daripada bahagian-bahagian yang lain? Tak sikit sekarang ni dalam apa borang kita ada bagi tahu siapa yang nak. Jadi kalau mereka diam je, makna mereka setuju. Tapi kalau mereka kata saya nak bahagian apa? Bahagian kepala. Orang yang kedua pun nak juga bahagian tu. Orang ketiga nak juga bahagian yang sama. Kena ni lah, belah lah. Kalau semua diam je, makna mereka setuju tu, kita bagi lah. Tapi kalau dalam borang tak ada tulis tu, maknanya kita kena minta permission. Kalau dalam borang tak ada tulis, Kalau borang tak ada tulis, maknanya dia serahkan urusan semua kepada kita. Kita buat macam mana pun. Kalau dia nak, pasti dia akan tulis. Kalau tak, maknanya dia kata buatlah macam mana pun surah. Macam mana surah rasa bagus, baik buatlah. Setakat itu je. Lambat sikit sepatut 1 jam je. Tapi sebab slide banyak sikit tadi, memang nak habis susah 1 jam masa. Tapi saya cuba juga ni. Alhamdulillah lah. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, cukup sakat jawab. Tutup majlis kita tasbih kifarah suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.